Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, selamat datang ke program bulanan Parenting Talk daripada Cool Mom Super Dad. Dan seperti bulan-bulan yang lalu, kita hari ini dan minggu ini akan merayakan Hari Bapa, dan dengan sukacitanya saya Ahmad Fakhri bin Hamzah bersama dengan isteri saya Puan Jamilah Samian mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program kita pada hari ini yang akan berjalan selama 1 jam 30 minit. Hari ini kita akan membincangkan suatu topik yang begitu bermakna, sama ada kita ingin bertanyakan adakah bapa telah pun memainkan peranan mereka sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. So inilah topik yang kita pilih kerana memandangkan gejala sosial yang berlaku, sama ada pedofil, pornografi dan juga sumbang mahram, incest dan sebagainya itu, apakah yang boleh bapa lakukan untuk menangani cabaran tersebut. Bersama kita, saya mengalu-alukan kehadiran dua ahli panelis kita yang saya ingin memberi ucapan tahniah kepada mereka kerana kedua-duanya telah pun mendapat berita gembira yang saya ingin kongsi bersama. Pertamanya ialah dengan Ustaz Hasri Harun. Selamat datang Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Saya mengucap tahniah pertubuhan yang Ustaz sebagai protem pengerusi telah pun berjaya dilancarkan pada pagi tadi oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah dengan rasminya Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang. So satu yang amat membanggakan. Dan kita harap organisasi ini akan merancakkan lagi tema dan juga fokus memberdayakan empowerment to the fathers. Saya juga ingin mengucap tahniah kepada Coach Zaid Muhammad yang saya rasa dia pun tak sure apa yang dia akan ditahniah kerana anak sulung beliau, Aina Syahira, ya, telah pun berjaya menamat pengajian ijazahnya dengan keputusan yang cemerlang, first class honours dalam bidang Economics dan Business Analysis and Technology di University of Strathclyde. Saya rasa tahniah kepada Cik Zaid dan isteri serta keluarga kerana ini merupakan hasil dan juga investment yang kita lakukan sebagai parent. So tahniah sekali lagi. So kita harapkan perbincangan kita dapat kita teruskan dan saya jemput Puan Jamilah untuk memulakan sesi tersebut, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Fakhri, Ustaz Hasri dan Coach Zaid Muhammad. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam program yang niat kami ialah untuk mencari apakah erti bapa sebagai pemimpin, ya. Dan kita mahu dalam program ini untuk cuba share ataupun berkongsi tips bagaimanakah caranya bapa-bapa di luar sana boleh meningkatkan keterampilan diri mereka sebagai pemimpin dalam memimpin keluarga mereka. Dan kita tahu bahawa kita perlu lihat daripada starting point, ya, apakah definisi kalau kita sebut bapa sebagai pemimpin, sebab ini adalah satu konsep yang saya kira agak abstrak untuk ramai orang. Malah bila kita lihat konsep pemimpin ni, tak kiralah kita ni sebagai ibu ke bapa ke, bila baca buku kadang-kadang sampai berjilid-jilid masih lagi termenung apa sebenarnya maksud sebagai pemimpin ni, bapa sebagai pemimpin, apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang bapa sehingga boleh dinobatkan sebagai seorang pemimpin untuk keluarga. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Fakhri,
Puan Jamilah, Coach Zaid atas jemputan ini. Tamunya saya rasa cukup kerdil pada hari ini untuk bercakap kerana tajuk yang dicadangkan ini agak besar. Walaupun alhamdulillah pada pagi tadi saya dan rakan-rakan lah, bukan saya seorang sebenarnya, rakan-rakan saya, para bapa-bapa, kami telah berikhtiar alhamdulillah sejak daripada tahun lalu dalam tempoh pandemik ini sebenarnya, ya, merancang, berbincang, mencari jalan bagaimanakah usaha-usaha yang patut kami lakukan untuk membantu terutama sekali di kalangan para bapa yang ada di negara kita inilah. Tambahan dengan suasana pandemik ini macam-macam isu, ya, Coach Zaid, kita pun dengar macam-macam. Jadi alhamdulillah ini merupakan salah satu daripada usaha lah, amal jariah yang kami cuba sama-sama lakukan untuk memperkasa golongan bapa di negara kita ini. Jadi saya ingin berkongsi sedikitlah barangkali beberapa pandangan-pandangan dan juga hasrat daripada kami dan juga di kalangan para bapa-bapa, terutama soalan yang mungkin ditanyakan oleh Puan Jamilah tadi, bapa sebagai pemimpin, ya. Jadi berdasarkan kepada pengalaman dan juga pembacaan serta maklumat-maklumat ilmu yang kami pelajari, saya percaya bahawa banyak ciri-ciri seorang bapa yang baik ataupun pemimpin, bapa sebagai pemimpin ini sebenarnya. Cuma pada petang ini Puan Jamilah, ya, ada 1-2 perkara lah mungkin dengan keadaan masa yang terbatas. Saya fikir ada 3 perkara lah, 3 ciri yang mungkin saya nak kongsikan, barangkali Coach Zaid pun boleh komen nanti pandangan kami ini. Bagi saya, bapa sebagai pemimpin itu antara perkara yang mesti ada lah, ya. Bila kita kata bapa sebagai pemimpin, dianya merupakan sosok tubuh manusia ataupun bapa yang mempunyai ciri-ciri mengurus, ya, manage keluarga, pengurus, maknanya mengatur urusan keluarga. Sebab apa? Sebab bagi kita, bapa ini ketua. Bila ketua, dia tahu menguruskan keluarga, managing the families, ya. Sebab itu bila nak berkahwin, sebelum kita nak berkahwin, kita mesti dah ada pasang kita punya tujuan, kita punya matlamat, mana selepas ini ada keluarga, selepas ini ada anak-anak, insya-Allah. Jadi kita mempunyai tanggungjawab mengurus. Jadi kalau tidak ada ciri-ciri mengurus keluarga atau kita tidak mahu memikirkan soal pengurusan, we are not a good father. Ya. Sebab itu kadang-kadang dalam pasangan rumah tangga, barangkali levelnya berbeza, level akademiknya berbeza, level pendapatannya berbeza, tetapi macam mana perbezaan itu dalam keluarga, bapa adalah ketua. Itu sistem yang kita telah diajarkan dalam budaya kita, bapa sebagai ketua. Jadi macam mana pun keupayaan itu mesti dibina untuk menguruskan keluarga. Jadi kalau kita kata bapa sebagai pemimpin, kita tidak punya nilai mengurus rumah tangga, ya, maknanya mengetuai kepimpinan dalam rumah tangga, mana kita belum lagi menjadi seorang bapa yang baik. Itu yang pertama lah, ya. Yang kedua bagi saya, ciri bapa yang saya gunakan bapa penyayang dalam pertubuhan kami ini, bunyinya macam ala penyayang je Ustaz, ya. Tidak, dia penyayang tu maknanya very holistic, ya. Ciri bapa yang pemimpin seorang bapa ini ialah kedua, keupayaan membuat keputusan. Ya. Make the decision. Itu satu penting. Sebab saya lihat di antara kelemahan-kelemahan di kalangan para masyarakat sebilangan kecil, saya tidak kata semua lah, tapi ramai lagi bapa-bapa yang hebat di luar sana yang kita tidak tonjolkan. Ya? Jadi saya melihat pertubuhan kami ini sebagai satu badan yang kami nak tonjolkan kebaikan-kebaikan, contoh-contoh bapa-bapa model-model yang terbaik dalam masyarakat. Ya? Kedua adalah keupayaan membuat keputusan. Ya? Walaupun dalam keluarga ini kita akan menghadapi pelbagai masalah, cabaran, halangan, tribulasi dalam menguruskan rumah tangga, tambahan dalam keadaan sekarang ini dengan pandemiknya, masalah ekonomi, masalah sosial, tak boleh ke sana kemari, dari segi psikologi kita pun sedikit terganggu dan sebagainya. Tetapi sebagai bapa, inilah peranan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita ini kita tak boleh nak buat lebih baik, lebih daripada itu. Kita duduk dalam rumah bersama dengan isteri dan anak kita, apakah sesuatu yang perlu kita lakukan untuk memimpin keluarga kita supaya kita menggunakan tempoh ini dengan cara yang terbaik. Of course kita akan meminta bantuan daripada isteri kita untuk memikirkan, tetapi akhirnya keputusan itu adalah pada tangan kita bersama
untuk kita membuat keputusan. Dan yang ketiga, seorang bapa yang baik bagi saya adalah keupayaan mendengar dan juga memahami masalah-masalah dalam rumah tangga, sama ada yang positif ataupun yang negatif. Di sinilah antara pada pemerhatian saya lah, sepanjang saya menjadi bapa sejak daripada hampir daripada 20 tahun yang lalu. Hari ini tahun yang ke-20 coach, saya sebagai bapa, saya melihat salah satu daripada kelemahan para bapa ini ialah soal mendengar. Mendengar masalah-masalah di kalangan anak-anak maupun keluarga. Jadi seorang bapa, pemimpin dalam rumah tangga, ini kemahiran yang mesti dipelajari. Tak maulah dengar masalah-masalah. I'm the boss in the office, but the family problem tak mau dengar. Tak boleh. Kita mesti menjadi pendengar yang betul-betul menghayati. Soal nak menyelesai tu kita boleh bincanglah macam-macam, tapi keupayaan kita mendengar, meneliti, memberi ruang kepada anak-anak. Anak-anak ni kadang-kadang bagi saya, dia bukan nak dengar jawapan, tetapi dia nak ruang untuk menyampaikan segala masalah kepada bapa dia, kepada keluarga dia, supaya mereka pun akan release, akan tahu. Dan sekiranya ada keupayaan kita memberi pandangan, mana di situlah peranan bapa yang terbaik lah. Itu saya ingat 3 perkara lah, Tuan Haji. Sikit pandangan saya, pemerhatian saya berdasarkan pengalaman. Pertama, soal mengurus. Ciri seorang ketua pimpinan keluarga dan mengurusnya, membuat keputusannya, mendengar, dan banyak lagi lah saya fikir. Barangkali kita boleh buat sesi yang lebih khusus yang mungkin dapat kita perdetailkan lagi, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama, dan saya rasa itu satu permulaan yang baik kerana memberikan sesuatu yang praktikal kepada bapa di luar. Ciri managing, ciri decision making dengan sifat penyayang, dan akhirnya ialah listening, sebab itu merupakan cabaran mereka yang mempunyai posisi sebagai ketua, mendengar dan melihat, memahami, menyelami permasalahan yang dilakukan di kalangan anak-anak mereka dan yang bertugas bawah mereka. So, Coach Zaid mungkin sudah lebih 20 tahun digelar sebagai bapa. Mungkin boleh kita berkongsi pengalaman, apakah cabaran yang dilalui, liku-liku sebagai seorang ayah sewaktu membesarkan anak-anak dan sekaligus memainkan peranan sebagai pemimpin keluarga. Silakan, Coach. Okey, terima kasih Abang Fakri dan Puan Jamilah, yang saya hormati Ustaz Hasri selaku rakan panelis dan para penonton petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cabaran ujian menjadi seorang bapa. Okey. Pertama sekali, saya 26 tahun jadi bapa. Yang Aina Syairah tadi anak nombor 3 sebenarnya. Oh, I see. Ada 2 abang dia dengan kakak dia pun dah grad lah, dah bekerja dah. Dia third lah, dan ada seorang lagi tinggal kat rumah, SPM tahun ni, insyaAllah. Sememangnya cabaran banyak, saya rasa. Kalau kita tengok balik zaman-zaman muda dulu, umur saya jadi bapa consider awal jugalah. Umur 25, mendirikan rumah tangga, 26 dah dapat anak pertama. Tak tahu apa masa tu. Tapi yang saya bersyukur sangat, Tuan Haji Ahmad Fakri dengan Puan Jamilah, yang paling saya bersyukur ialah saya ditakdirkan dapat bayi pertama tu di United States. Lepas saya habis belajar, kami dengan isteri saya mendirikan rumah tangga, lepas tu saya dapat offer kerja kat sana. Saya sempatlah kerja dalam 2 tahun gitu dekat sana. So dalam tahun pertama itu dah habis belajar semua, dikurniakan anak pertama. Satu pengalaman yang saya sangat unik, yang mungkin saya boleh share dengan kita semua, boleh jadikan budaya juga. Silakan. Kalau kita dapat baby di Malaysia ni, kawan-kawan ke saudara mara ke bagi hadiah, biasanya barangan bayi lah, bedak, shampoo, diapers tu sampai bertimbul-timbul dapat. One thing kat sana, orang sana dia suka bagi buku, books, parenting books. Saya kebetulan okeylah, sukalah baca juga, ada baca buku, tapi tak pernah baca parenting book walaupun dah kahwin, tak consider sangatlah. Tapi bila dapat
parenting book tu, saya ingat dekat banyak jugalah, 5-6 biji juga dapat buku parenting. Sudah nak buat apa? Bacalah. So the thing is, bila makin banyak kita baca, makin rasa tak confident. Rasa macam, susahnya jadi bapa ni, susahnya jadi parent. Lepas tu saya tengok isteri saya, apa kita dah buat dapat anak cepat sangat, something like that lah. Tapi alhamdulillah, dengan mendapatkan ilmu tu sedikit sebanyak, buat kami excited untuk praktikkan ilmu-ilmu tu, dan saya rasa telah sangat banyak membantu kami lah sehingga hari ni. Ilmu tu dipraktikkan dan saya jadi berminat dalam bidang parenting. Walaupun saya ni finance, saya study grad, saya kerja pun dalam bidang kewangan, tapi bidang parenting tu tetap di hati lah, sebab ini something very personal. Jadi cabaran dia kalau nak kira go back tu, agaknya mula-mula ni ikut cycle kehidupan kita lah. Cabaran dari segi kewangan, kita baru nak membesarkan keluarga, masih ingat lagi zaman anak seorang, beli susu tu dengan diapers tu top of the list lah, list nombor 1 dengan nombor 2. Sanggup tak makan, saya rasa Tuan Haji dengan Puan Jamilah pun, dengan Ustaz pun mungkin familiar juga. Anak awal-awal dulu, kita tak makan lunch tak apa kan, duit lunch tu simpan. Saya ingat lagi beli roti sekeping, bagi 2 orang, anak awal ambil separuh, saya ambil separuh, dengan syarat anak dapat beli susu yang terbaik, sebab kita tak nak tukar brand susu dia. Dan alhamdulillah rezeki kita pun makin lama makin dimurahkan oleh Allah SWT. Cabaran kewangan tu tak banyak sangat dah. Timbul pula cabaran masa tu karier tengah memuncak lah, umur 20-an, 30-an, awal 30-an. Vision kita kepada diri kita nak bina karier kita kan, baru dapat promotion lah, dapat kepercayaan dari majikan, kita nak buktikan ada segi masa pula. Jadi cabaran kedua tu dari segi masa tu nak kena bijak. Daripada situlah saya mula slow down dari segi saya kena ada plan untuk long term. Takkan saya nak bekerja siang malam, tak membesarkan keluarga kan. Dan kebetulan saya pula di kemuncak karier saya bekerja dengan PNG, Syarikat International Procter & Gamble. Saya kena transfer pula ke Singapura. So dapat negotiate dengan majikan, tak payah duduk sana, boleh commute 3 hari kat sana, 4 hari kat sana, lepas tu boleh balik rumah. Tapi very taxing lah. Dan masa tu anak pun dah 3 masa tu, dan saya terasa orang cerita selalu kan, work-life balance, masa itu sangat berharga. Kadang-kadang kita ambil mudah benda tu. Bila kita banyak masa, kita tak rasa benda tu. Tapi bila betul-betul ada 2 hari je nak jumpa anak, Masya Allah, masa tu terasa setiap saat tu sangat bernilai. Jadi kita betul-betul hargai masa. Jadi dan banyaklah cabaran lain, saya rasa mungkin dari segi relationship lah dengan pasangan kita. Contohnya, kita pun masih belum serasi mana lagi masa tu. Banyak konflik lah, tak adalah konflik yang membawa porak-poranda, tidak, tapi konflik tak ada. Saya rasa pasangan mana-mana pun pasti ada adjustment tu. Menambahkan tekanan kepada keluarga lah, dan dengan kewangannya, dengan masanya, dengan hubungannya pun rasanya dah cukup buat kebanyakan bapa rasa nak give up lah kan. Tapi saya bersyukur sangatlah, alhamdulillah, kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk teruskan perjalanan. Dan hari ni bila saya tengok balik, saya bersyukurlah. Saya tak nak ubah apa-apalah daripada dulu. Kadang-kadang kita rasa, kenapalah aku dapat anak awal sangat. Saya tak ada rasa penyesalan pun. Bagi saya itu satu benda yang sangat penting lah. Jangan kita menyesal dengan apa yang telah dilalui tu, dan jadikan dia pengajaran lah. Jadi saya rasa anak yang ketiga, keempat tu dia untung lah. Sebab kita banyak belajar daripada anak pertama dengan kedua kan. Anak pertama, kedua banyak eksperimen. Anak keempat ni, dapat ayah yang betul-betul penyayang agaknya Ustaz. dah tengok semua dah. Dah tak pelik. Anak pertama kita tegas sikit. Sebab kita pun tak tahu kan macam mana. Tapi saya anak bongsu saya pun dah lelaki juga. Agak berbeza sampai anak sulung tegur. Daddy dulu dengan abang macam ni, dengan adik macam ni. Kita terpaksa terima hakikat lah. Saya pun minta maaf lah kalau dengan anak sendiri, minta maaf kalau dulu ada salah silap. Tapi okey je lah. In the end of the day, we are as a family, kita grow together lah. Yang penting
kita punya pengakhiran tu macam mana kan. Kita nak pengakhiran yang husnul khatimah. Kalau dah buat silap awal tu kita minta maaf lah. Dan sebagai ringkasan kepada soalan abang tu, bagi saya anggap dua benda lah. Kalau Ustaz sebut 3 perkara tadi, saya anggap tugas sebagai bapa 2 benda. Tambahan kepada Ustaz sebut, saya anggap dia sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan amanah tu Allah datangkan ujian. Soalan abang tadi agaknya ujian tu lah, dari segi kewangan, masa, perhatian, kita sendiri tak stable, emosi dan sebagainya. Kena taruh dengan bos kat pejabat, macam mana nak balik muka, nak senyum kat rumah pun susah juga kan. Itu antara cabaran. Tapi akhir sekali dua ni campur, ujian, campur amanah, campur ujian. Saya yakin dengan satu benda lah, bahawa kita, jika kita buat dengan betul dan pas ujian tadi, insya-Allah kita dapat bawa keluarga kita ke syurga, insya-Allah. Jadi begitulah jawapan saya. Pas kembali kepada abang dan kakak Jamilah, silakan. Terima kasih Coach Zaid. Saya rasa bukan saya sahaja, malah pendengar dan juga viewers kat luar sana boleh relate apa yang Coach Zaid kongsikan. Bagaimana kita ni walaupun kita orang yang sama, tetapi sebenarnya bila kita mendidik anak-anak kita, membesarkan mereka tu tak sama daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 berdasarkan kematangan kita. Sebab bila kita mengalami sesuatu, dia merubah apa persepsi kita jadi lebih matang, lebih berwibawa, dan insya-Allah saya rasa tips-tips yang Coach Zaid kongsi sebentar tadi boleh dimanfaatkan oleh pendengar-pendengar sana. Maknanya kita tak boleh give up hope sebenarnya. Saya rasa itu yang paling penting. Sebab kita tahu apabila mendidik anak ni berbeza dari seorang ke seorang. Dahlah kita ni kadang-kadang kesabaran kita rasanya ada masa sangat sukar kan. Situasi yang sukar itu bagaimanapun jika kita yakin ia adalah satu amanah, insya-Allah we can do a good job. Hari ni penat, besok another start. Saya rasa itu adalah satu sikap yang perlu ada untuk setiap bapa. Soalan saya seterusnya untuk Ustaz Hasri tentang keserasian gender. Setengah ibu bapa merasakan bahawa bila anak-anak ni dah besar, anak lelaki tu untuk bapa. Malah saya pernah dengar sendiri daripada mulut ibu bapa ya. Anak perempuan ni ada yang tu untuk saya. Anak lelaki tu untuk bapa. Bila diterjemahkan dalam interaksi antara anak dan ibu bapa tu, boleh lihat setengah bapa dia rasa janggal nak berinteraksi dengan anak perempuan. Dan ibu pula ada kalanya dia akan gunakan bapa sebagai pengantara. Malah ada juga kes di mana dalam setengah keluarga ni mak adalah pengantara segala-galanya. Ada juga macam tu ya. Jadi bapa ni macam somebody yang distant, tak boleh nak berkomunikasi. Tapi yang saya nak fokus di sini Ustaz, bagaimana dalam keluarga di mana ada semacam isu keserasian gender ni, maksudnya bapa dan ibu ataupun salah seorang ibu ataupun bapa itu berpandangan bahawa kalau aku ibu, I will handle the girls. Ayahnya handle the boys, macam tu. Macam mana tu? Sedangkan bapa ni bila kita kata dia adalah seorang pemimpin, susuk tubuh yang menjadi pemimpin untuk keluarga, dia adalah ketua keluarga untuk anak lelaki dan perempuan. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Jamilah. Saya juga terkesan bagaimana apa yang disebut oleh Coach Zaid tadi. Memang betul. Saya juga waktu awal-awal dapat anak dulu, umur pun lebih kurang dalam 26 tahun macam itulah Coach. Memang garang. Memang kasar jugalah dengan anak-anak. Merasa memang melaluinya perkara itu. Kadang waktu tu kita adjustment, kita first time tak tahan, emosi pun tak stabil dan sebagainya kan, betul. Tapi bila ada adik yang terbaru ni, yang adik-adik ni memang mereka begitu lembut, tapi anak-anak saya tak pernah komplain, tapi saya merasai dia buat perbandingan jugalah. Tapi kita sampaikanlah ya waktu itu sebagainya. Alhamdulillah. Tapi anak-anak setakat ni dia tidak menyebut, cuma kita nampak riak-riak dan sebagainya. Jadi itu satu, sebab itulah peranan saya fikir nak jadi bapa ni bukan benda yang boleh on the spot macam tu aja. Perlukan ilmu, perlukan latihan. Itulah antara perkara-perkara yang kami bincangkan. Maknanya kita kena ada lah perancangan untuk latihan bapa-bapa muda,
bagaimana kemahiran-kemahiran yang perlu ada lah dari segi emosinya, jasmani dan sebagainya. Baik, saya sikit sentuhlah, menarik juga soalan ini sebenarnya Puan Jamilah dengan Di Fakhri ya. Pada saya lah, saya ada 4 anak perempuan, 2 anak lelaki. Jadi pada saya sebagai seorang bapa, saya kurang bersetujulah ya, bersetuju sekiranya anak-anak ni kita bahagi-bahagikan ikut gender. Anak perempuan biarlah mak yang handle, anak lelaki biarlah bapa yang handle. Pada saya itu akan mendatangkan kesan yang lebih negatif daripada yang positif. Ya, kerana apa? Bagi saya, dalam keluarga ini yang penting adalah bagaimana kita nak memberi contoh kepada anak-anak kita. Ya, sama ada anak itu lelaki atau perempuan, mereka akan melihat setiap tindakan, setiap perkara yang kita lakukan di rumah. Ya. Jadi bagi seorang anak lelaki sebagai contoh, sudah tentulah dia punya sifat naluri dia tu akan cenderung kepada ibu sebab dia seorang lelaki suka kat wanita, dia akan bercerita dengan mak dia dan sebagainya. Jadi tetapi bagaimana dengan pendidikan kelelakian dia? Bagi saya, ya. Maknanya dalam proses dia membesar di rumah, begitu juga anak perempuan, dia mesti melihat contoh. Di manakah contoh pertama yang patut dia lihat sebagai seorang anak lelaki, wanita yang bagaimana yang patut dia lihat. Begitu juga anak perempuan. Dalam mula kehidupan dia, bermula dia sedar dalam hidup dia sebagai seorang anak, siapakah wanita pertama yang dia lihat? Kalau bukan ibu dia. Begitu juga anak lelaki. Soal anak itu cenderung mana-mana, itu sifat saya fikir kita tak boleh halang. Tetapi sebagai bapa atau sebagai ibu, kita mesti memberikan laluan ataupun bentuk pendekatan kita kepada anak-anak. Jangan kita segregate, kita bagi, okey, urusan anak lelaki biarlah bapa uruskan. Oh, dia akan menjadi masalah pada jangka masa panjang. Sebab itulah peranan, balik kepada peranan bapa tadi, mengatur, mengurus. Ya, kalau tengok anak-anak tu jarang berkomunikasi dengan kita, kita kena tengok balik, revise balik, apa masalah sebenarnya kita ni? Kan? Kenapa Kak Long, abang, Kak Ngah ni jarang bercakap dengan kita? Kenapa adik ni jarang bercakap dengan kita? Jarang bagi tahu dengan kita. Banyak jadi bercerita dengan mak saja. Kita ni disampaikan sesuatu perkara oleh isteri kita kepada kita. Along kata macam ni, abang kata, kenapa tidak dia direct dengan kita? Ada masalah ke kita? Jadi kita sendiri harus sensitif dengan anak-anak kita. Kalau kita di pejabat contohnya, kita tengok pegawai kita atau kawan-kawan kita, kalau ada masalah, jarang berkomunikasi, kita akan sepelik. Kenapalah dia tak tegur aku? Mesti ada something wrong. Begitu juga di rumah. Jadi sebab itulah soal gender ini pada saya sebagai sebuah keluarga yang baik, dia perlu sama-sama. Ya, mungkinlah dalam beberapa aspek, kadang-kadang urusan-urusan yang sensitif, itu barangkali kita boleh terimalah dalam hal-hal tertentu, urusan anak perempuan yang mungkin bapa tak ada keupayaan nak sampaikan, kan, urusan-urusan yang mungkin tak mampu disebut. Tetapi secara umumnya hal-hal pembelajaran, hal-hal emosi, permintaan, teguran itu perlu diseimbangkan bagi sebuah rumah tangga. Jadi kalaulah tidak berlaku sedemikian, ya Puan Jamilah dan juga Tuan Di Fakhri, pada pandangan saya, ianya boleh membawa kepada kerukunan rumah tangga itu akan jadi orang panggil apa, tak apa nak seronok. Ya? Bahkan kadang-kadang anak-anak pun akan lihat, oh ini nak duit minta ayah. Ya? Tapi kalau nakkan nasihat, nakkan pujukan minta emak. Jadi bagaimana keluarga itu nak berjalan kalau sekiranya kedua-dua itu tidak berjalan dengan baik? Itu pandangan saya. Ya, maknanya perlu keseimbangan, maknanya anak-anak perempuan pun juga boleh bertanya, berbincang, menyatakan perasaan. Sebab bagi saya, sebuah keluarga yang baik itu adalah keupayaan anak-anak itu menyampaikan sesuatu kepada ibu dan ayah mereka. Kalau kedua-duanya ada masalah, anak tak mampu sampaikan, kita bimbang. Anak-anak ini akan bertanya dan menyampaikan masalah itu kepada orang lain yang dia lebih percayai berbanding dengan ibu dan ayahnya. Itu paling berbahaya. Jangan salahkan anak-anak kalau kita sebagai bapa tidak membuka ruang dan juga kepercayaan kepada anak-anak kita tu untuk menyampaikan apa yang sepatutnya mereka hendak. Ya. Itu sedikitlah Puan Jamilah. Terima kasih Ustaz kerana memberi pandangan yang seimbang dan balance, ya, kerana tradisi kita dulu sebenarnya ialah anak lelaki berada di anjung,
anak perempuan berada di dapur. Dan segregation itu telah pun ditetapkan, di-reinforce lagi, jangan masuk. Jadi itu menyebabkan beberapa kekangan apabila mereka membesar untuk melihatnya dengan lebih menyeluruh. Salah satu isu yang Ustaz bangkitkan tadi ialah soal contoh, ya. Anak lelaki mencontohi bapanya, anak perempuan mencontohi ibunya, ataupun melihat beberapa karakter apabila bukan daripada sejenis. Jadi menunjukkan rumah itu adalah titik permulaan untuk anak-anak melihat contoh tauladan sebelum dia keluar untuk memimpin ataupun untuk menjadi manusia yang berguna. Jadi Coach Zaid, ya, this is dunia yang reality. Tak semua orang ada dapat mak dan bapa suatu dia dilahirkan. Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama tidak dapat bermanja dengan bapanya, cuma masa yang pendek dengan ibunya. Dan juga keluarga kita ni pun ada yang mengalami situasi demikian. So bagaimana kita nak memberi peluang kepada sama ada anak-anak ini atau keluarga ini di mana mungkin ada single parent ataupun tidak ada parent, membantu anak-anak ini membesar dengan baik seperti mana mereka yang mempunyai anak-anak macam Ustaz Hasri dan Coach Zaid yang ada bantuan dan juga contoh tauladan daripada kedua ibu bapa. Silakan. Okey, terima kasih abang. Betul, kalau kita tengok dari segi role model ni, ibu dan ayah adalah yang terbaik lah, tak dinafikan. Tetapi saya rasa tertarik dengan apa yang Tuan Haji Fakri sebut tadi, sedangkan baginda Rasulullah SAW sendiri pun dilahirkan dalam keadaan anak yatim, tak ada ayah, tak mendapat sentuhan seorang ayah, dan ibu pun tak lama sangat. Sebenarnya ini menggambarkan bahawa ada jalan kepada mereka yang menghadapi suasana macam ni. Allah masih sayanglah, Allah masih jaga. Saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang ustaz dalam perbincangan kami tentang bagaimana Allah SWT sendiri mendidik baginda untuk menjadi insan mulia. Antaranya perjalanan baginda menjadi penggembala kambing. Rupa-rupanya saya pun dulu tak pay attention kisah tu, tak tahu nak relate macam mana, tapi sekarang alhamdulillah saya faham. Rupanya baginda dilatih oleh Allah SWT menjaga kambing dengan berjayanya tanpa ada apa-apa kejadian yang tak diingini. Dan hakikatnya kambing-kambing itu adalah haiwan yang beremosi. Kambing ni saya ada pengalaman lah dengan dekat kampung kan, ada seorang ni dia cerita kat saya, dia kata nak jaga kambing ni kadang-kadang macam jaga manusia, dia kata. Sebab kalau kita marah-marah dia, bagi makan rumput tu baling-baling, dia tak makan. Dia kena bagi dengan penuh hormat, letak cantik-cantik. Air tu kalau kotor dia tak minum. Rupa-rupanya kambing ni haiwan yang inilah boleh kata terhormatlah. Kalau kita layan kita marah-marah dia jadi emosi, dia terganggu dan dia boleh jadi sakit mati pun. Jadi saya cerita benda ni untuk menjawab soalan Tuan Haji Fakri. Ini adalah antara cara-cara kita panggil ekosistem kita menjadi guru pengganti kepada ayah lah, tak ada father figure. Malah kadang-kadang lebih baik pula kalau father figure ada tapi negatif. Kadang bagi saya lebih baik tak ada lah. Tetapi saya ingat satu kisah di mana sebuah cerita Hollywood di mana true story, It's a Beautiful Day in the Neighborhood. Saya tak tahu Tuan Haji pernah dengar ke, Puan Jamilah pernah dengar cerita Tom Hanks berlakon tu. Dia ada masalah hubungan dengan ayah dia. Ayah dia hidup, ayah dia ada, tapi ayah dia buat tak kisah. Jadi anak ni tumbang ambing. Dan anak ni mengharap panduan daripada ayah, tapi ayah tak bagi. Jadi ada vacuum kat situ. Jadi hidup dia macam kosong. Dia kata baik tak ada ayah. Senang cerita, kalau tak ada ayah dia boleh carikan orang lain sebagai panduan. Jadi apa yang nak ditekankan di sini ialah kita kena bersyukurlah dengan keadaan apa kita sekalipun. Yang penting
kita buka minda kita untuk jadikan orang lain sebagai role model, examples. Macam apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW, menjadi gembala kambing dan berkhidmat dengan Khadijah. Saidina Khadijah itu pun menjadi banyak pengajaran kepada baginda dalam pengurusan perniagaan, pengurusan organisasi, di mana keluarga ni pun pengurusan organisasi lah. Dan kita tak boleh jadikan benda tu sebagai alasan lah untuk kita tak cemerlang sebagai seorang ayah walaupun kita tak ada role model. Kalau primary caregiver tu, of course, kalau primary caregiver tu dapat jalankan tugas dengan baik, itulah nikmat, salah satu nikmat kehidupan lah, di mana kita ada mak ayah yang prihatin. Tetapi jika primary caregiver tu tak menjalankan tugas, dia boleh jadi bala pula. Dia boleh buat anak-anak ni rasa confused, keliru. Kenapa ayah aku ada tapi tak pernah spend masa? Kenapa? Kan? Jadi dia akan menjurus kepada anak tersebut untuk melakukan mempunyai jiwa yang kosong lah. Dan bila jiwa kosong, dia akan isi dengan benda-benda yang mungkin memudaratkan dia lah. Jadi secara ringkasnya, saya rasa tak menjadi masalah kepada ibu bapa tak ada, ayah tak ada, selagi mana kita yakin bahawa itulah perjalanan yang telah Allah tentukan kepada kita. Sedangkan Rasulullah SAW pun seorang pemimpin teragung pun masih boleh menjadi pemimpin teragung dengan menggunakan ekosistem tadi. Dan ekosistem ni banyaklah. Kalau kita tengok teori Profesor Bronhenheimer, apa nama dia? Profenheimer, Puan Jamilah boleh betulkan kalau saya salah. Dia mengatakan bahawa pembentukan kita, jati diri kita bukan hanya dari family sahaja. Of course, it begins at home lah. Tetapi ia juga berlaku di sekolah, dengan kejiranan, dengan keluarga-keluarga terdekat, dengan kawan-kawan dan pelbagai lagi ekosistem yang sebenarnya boleh membentuk diri kita. Cuma lagi kalau ada ibu dan ayah tu, mungkin benda tu dipantau dengan betul lah. Kalau tak ada ibu dan ayah, dia kena adalah seorang yang play the role of a primary caregiver tu. Biasanya adalah keluarga terdekat yang akan menentukan seorang yang hala tuju tu betul. Tapi yang lain pada tu, insya-Allah kita akan adalah dia punya panduan walaupun bukan dari ayah sendiri. Wallahu alam. Kembali kepada Tuan Haji dan Puan Jamilah. Terima kasih Coach Zaid. Saya rasa satu pencerahan yang amat jelas dan memang betul dari segi logik pun kita tahu bahawa ada anak-anak yang berjaya. The evidence is there. Bermula dengan Nabi kita sendiri dan memang ada. Kalau kita reflect, kalau kita fikirkan, mungkin ada antara kalangan sahabat ataupun saudara mara kita sendiri dan seterusnya, ya. Ustaz Hasri ada nak tambah apa-apa ke untuk soalan ni ataupun nak saya terus kepada soalan yang seterusnya? Tak ada. Tak ada. Okey, soalan saya seterusnya ni Ustaz adalah tentang cabaran masa. Sebab kita tahu sebagai ketua keluarga, bapa ni memang sentiasa sibuk. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Dan kita tahu biasanya yang sibuk dengan kejiranan pun biasanya bapa juga, ya, expected to contribute sumbangan untuk keamanan, security, kejiranan, contohnya lah. Dan sekarang ni dengan kerja dari rumahnya, pandemiknya, dengan internetnya, lagilah menimbulkan satu situasi di mana bapa ni selalu sibuk. Dalam era digital, era gadget ni, biasanya bapa tu begitu sibuk sehingga kan nak waktu makan tu pun masih pegang gadget lagi. Jadi macam mana tu Ustaz? Kita nak memimpin tetapi adakah bapa tu hadir? Macam mana bapa tu nak membuatkan ahli keluarga, anak-anak, pasangan, malah mungkin juga dalam extended family itu, ibu bapa pun ada juga, ya, datuk dan nenek ada di rumah. Tips dari Ustaz Hasri ni supaya bapa boleh mewujudkan, mencetuskan satu suasana di mana kehadirannya dirasai oleh anak-anak, isteri dan juga keluarga yang lain. Silakan Ustaz.
Terima kasih Puan Jamila, terima kasih Haji Fakri, Coach Zaid. Sebenarnya benda ini memang agak mencabar ya dalam suasana digital pada hari ini. Cuma sebelum nak cakap digital ni, saya nak berkongsi sedikitlah tentang isu masa ini. Ya, Puan Jamila, barangkali Coach Zaid pun lebih tahulah perkara ini. Dan banyak perkara-perkara yang beliau telah sebut pun saya pun pernah dengar dalam kuliah dan ceramah-ceramah beliau sebelum ini tentang masa ini. Apa yang ingin saya sentuh dalam soalan yang ditanyakan ini? Saya nak tanyalah, dalam dunia ni siapa yang paling sibuk sekali? Tak tahulah siapa yang paling sibuk ya. Semua orang sibuk. Ya. Even daripada Perdana Menteri sampailah tukang sapu sampah pun memang sibuk lah. Kita bekerja, mencari rezeki, kita mencari macam-macam lah untuk kebaikan keluarga kita, kita keluar rumah, balik rumah, termasuk kita terlibat dengan persatuannya, kita macam-macam kerja, bahkan ada kalangan ibu bapa yang buat dua kerja untuk menambah pendapatan dan macam-macam lah. Memang kita terima itu sebagai satu realiti kehidupan pada masa kini. Tapi bagi saya lah, Puan Jamilah dan juga Pak Haji Fakri, ya, saya fikir dalam macam mana sibuk pun, sebenarnya kita masih ada masa sebenarnya untuk kita memberi ruang kepada diri kita dan untuk keluarga. Sebenarnya saya percaya keluarga ni dia bukan nak masa yang panjang dengan kita, maknanya sampai 2-3 jam dengan kita mendengar celoteh kita macam-macam. Anak-anak ni tak nak pun dengar celoteh kita macam-macam. Kan? Tetapi kita sebagai bapa harus pandai melatih diri kita melihat di mana saat-saat yang sesuai, yang di mana kita dapat memberi ruang pada keluarga kita bersama-sama duduk, ataupun tidak-tidaknya tak formal pun, maknanya ruang bersama dengan keluarga kita. Itu yang penting. Barangkali kalau tidak pun duduk secara bersama, ya Puan Jamilah, ya, maknanya masa-masa tertentu kita dengan anak-anak kita, itu mesti ada. Ya, tambahan anak-anak zaman sekarang ni dia bukan nak kena celoteh, nak kena lecture, nak kena ceramah. Dia tidak begitu, ya. Tak macam dulu kita kalau bagi kuliah bapak bom sebagainya. Tapi bagi saya anak-anak perlukan masa. Barangkali sebelum tidur ke selepas solat ke, itu masa tu saya fikir teknikal lah, boleh dibincangkan. Tetapi dalam konteks masa ini sebenarnya bapa termasuk ibu kena ada, mesti ada punya, walaupun dalam tempoh 5 minit, tapi 5 minit yang kita berikan kepada anak kita itu sekiranya benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada anak-anak, itu suatu yang sangat dihargai oleh anak-anak. Jadi sebab itu bagi saya lah, minta maaf lah kalau yang mendengar ni agak kasar sedikit, tidak ada orang yang saling sibuk, melainkan kita ni boleh ada masa sebenarnya walaupun sedikit untuk anak-anak kita. Jadi itu yang penting. Ya. Jadi bila kita ada menggunakan ruang itu sebaik yang mungkin dari segi masa, saya tidak fikir timbul soal perantara tadi tu. Yang disebutkan maknanya masalah anak sampai pada mak sampaikan kepada bapa. Kan? Tetapi perkara ini perlu jujur, anak tu nak sampai kepada bapa, kenapa perlu perantara sebagai contoh, kan? Jadi ini benda-benda, so kita kena lihat, walaupun nampak kecil, benda ini kadang-kadang menunjukkan kelemahan bapa itu dalam rumah tangga. Kerana anak dah tak percaya dengan direct dengan bapa. Kan? Jadi dia sampai pada mak, dia tak sugu ni dan sebagainya, kan? Ini realiti semasa yang sebenarnya sangat penting lah bagi saya. Jadi saya sebenarnya dalam hasrat saya dan rakan-rakan dalam pertubuhan ini, kita bukan nak mengajar bapa ni supaya memberikan nilai tambah sebenarnya, supaya masing-masing dapat menggunakan peluang dan juga kesempatan ini, sesibuk mana sekalipun kita masih ada masa untuk minum, masih masa untuk sembahyang, masih ada masa untuk berehat, tengok televisyen dengan keluarga. Gunakanlah masa-masa yang tertentu, yang mungkin ramai di kalangan kaunselor-kaunselor pun tahulah, nanti boleh membantu saya. Minta maaf, saya bukan kaunselor, saya bercakap berdasarkan pengalaman dan juga pemerhatian saya di kalangan rakan-rakan dan juga orang yang berpengalaman menceritakan kepada kita tentang hal-hal ini. Jadi sebab itulah penting, ya, untuk kita memberi ruang ini kepada anak-anak. Apatah lagi, akhir sekali Haji Fakri, ya, tentang digital ini. Sudah tentulah anak-anak ini dah sibukkan dengan perkara digital. Dia mahu tidak mahu kita kena kawal perkara ini jangan keterlaluan. Itu sangat penting. Ya. Nak tolak digital tak boleh sebab ini zaman mereka. Anak-anak ini. Bagi saya ialah kemahiran kita memberikan panduan kepada anak-anak kita
sehingga kan jangan sampai anak-anak kita berkomunikasi dengan kita secara digital. Itu suatu kelemahan. Ya, kalau ada anak bercakap dengan bapa melalui handphone, saya fikir itu satu kelemahan yang walaupun mungkin bukan masalah buat masa sekarang, tetapi itu menjadi petanda kepada kurangnya komunikasi dengan anak-anak. Kecuali lah kalau memang di luar daripada dalam kawasan rumah, di universiti, itu cerita lain. Tapi kalau dalam kawasan rumah, di dalam bilik anak bertelefon dengan bapa, cakap WhatsApp, mesej sebagainya kepada saya, itu suatu kelemahan yang perlu kita atasi. Jadi bagaimana mengatasinya, bagi saya cadangan saya adalah bapa sendiri harus proaktif, lihat di mana kelemahan-kelemahan tersebut, perbaiki, insya-Allah. Kita nak anak-anak kita ini supaya direct dengan kita, merasai sentuhan kita, dan juga kita dapat sama-sama bantulah. Jadi kalau saya pernah satu kes yang saya dengar melalui program-program kemasyarakatan, sehingga anak tu buat masalah pun bapa tak tahu. Itu nampak tu. Jadi benda-benda macam ni kita sangat menakutkan. Ya. Padahal duduk dalam satu rumah, duduk satu rumah tak tahu anak tu ada masalah. Ini satu kelemahan yang sangat-sangat membimbangkan. Jadi kita tak mau jadi begini. Di harapan saya begitulah, supaya kita dapat meningkatkan kesedaran, kita dapat meningkatkan kita punya keupayaan, mengenal pasti masalah-masalah anak-anak. Jangan sampai bapa tak ambil inisiatif langsung, cukuplah aku dah kerja cari duit bagi makan, yang lain biarlah mak kamu yang uruskan. Pada saya itu satu kelemahan yang mesti kita atasi zaman sekarang ini. Jangan serahkan sebulat-bulat kepada isteri kita, kerana nanti masalah timbul, kita pun akan jadi problem. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini kerana memberi rentetan cabaran, bukan sahaja gadget, bukan sahaja masalah komunikasi, tetapi beberapa attitude, perangai bapa. Saya seorang bapa, salah satu daripada isu yang dibangkitkan oleh ibu-ibu apabila kita hadiri mana ceramah ialah, kami no problem mak. Yang masalahnya ni bapa, seperti mana yang Ustaz Hasri sebut tadi. Jadi pada pandangan saya, ada sesuatu yang begitu sama ada pelik yang bapa tidak memainkan peranan, walaupun peranan dan tanggungjawab itu telah pun dimandatkan. Dan para ibu terkesan, dia terpinga-pinga, kenapa melahirkannya memang dia, tapi atas perkongsian benih daripada bapa. Jadi it takes two to tango. So, kalau kita menghadapi isu attitude bapa ni, yang tak kisah, nombor satu ni tak kisah, nombor duanya takkan dengar cakap mak ni. Dia cakap isteri ni second hand untuk dia, kerana itulah ego seorang bapa. Saya menerima persoalan ini hampir setiap kali. So, this is a very uncompromising straight talk to fathers. From your opinion, Coach Zaid, kalau kita menghadapi golongan father yang boleh katakan recalcitrant lah kata, ataupun brother yang memang keras kepala, apa kita punya saranan kepada mereka? Di samping cabaran yang dah ada yang Ustaz tadi sebutlah, yang dah ada perantaraan, dah ada kurang komunikasi, kemudian banyak main gadget, nanti tak kisah pula lagi. So what can we do? Itulah persoalan yang ditanya, a $1 million question oleh para ibu. Bukan di Malaysia sahaja, Puan Jamilah tahu kita berada di beberapa negara. Itulah soalannya. Apa yang kita boleh lakukan? Coach Zaid, bantu kami. Wow, saja bagi soalan macam ni kat saya. Itu killer question tu. Dia panggil cepu mas, soalan cepu mas. Kalau boleh jawab ni betul lah, boleh jadi menteri. Boleh jadi menteri keluarga. Tapi memang betul. Saya bukan kata Tuan Haji Fakri aja, Puan Jamilah, saya rasa Ustaz pun banyak terima soalan ni. Sebab tu ada pertubuhan untuk bantu bapa caring fathers. Saya pun banyak terima soalan macam ni. Kadang-kadang orang yang menanya tu kita jawab tu tak tahu sampai ke tak kepada target tu yang ni kan. Tapi saya berpandangan macam inilah. Saya setiap kali soalan macam ni sampai, saya guna pendekatan bahawa it's a challenge. We take it as a challenge. Dan saya nak guna satu analogi simple digunakan oleh seorang pakar FBI, nama dia Josh Corrizer.
Kalau Tuan Haji pernah dengar nama dia. Dia tulis satu buku called The Hostage at the Table. Pengalaman dia ni top FBI negotiators. Dia boleh negotiate, success rate dia very high, 90% plus is considered very high lah. Dan dia boleh buat orang paling keras kepala, iaitu penjenayah, kira keras kepala lah kan, penjenayah yang ada senapang gun duk hala kat dia boleh buat orang tu letak senapang. Bagi masa dia 10 minit, dia boleh buat orang tu letak senapang. Bagi masa 10 minit lagi, dia boleh buat penjenayah tadi menangis. Another 10 minutes, penjenayah tu serah diri. Siap boleh bagi option, minta kamu nak kena gari ikut depan ke gari ikut belakang. Memang hebatlah dia. Saya baca buku dia, Hostage at the Table. Wow, dia lepas dia cerita pengalaman dia tu, dia buat conclusion. Dan conclusion ni lah saya rasa ibu-ibu boleh cuba guna dengan suami masing-masing. Walau keras kepala macam mana pun boleh cuba guna. Pertama sekali, paling susah, step paling susah kita nak apply, kita kena anggap semua orang itu baik. Wah, ni paling susah. Dia kata bayangkan dia berhadapan dengan penjenayah yang nak tembak dia ni, letak gun kat sini, dia kena anggap penjenayah tu baik. Kalau the moment dia anggap penjenayah tu jahat, dia kata a bullet will go into my head. Wow, saya kata ini hebat. Dia kebetulan, Josh Corazon ni dia belajar psikologi masa sebelum dia masuk FBI. Dia ada degree in psychology, so dia aplikasikan lah. The first step, every person is a good person, dia kata. But everyone can make a mistake. Maknanya penjenayah nak tembak kita tu orang baik, tapi dia buat silap. Dia rompak bank. Kalau kita kaji, dia kata ada second step dia. Itu second step dia, everyone can make a mistake, so kita lebih mudah memaafkan orang tu buat silap. Dan setiap orang ada sebab dia kenapa dia buat mistake tu. Jarang benar orang kejam, zalim, tak ada sebab dia bunuh orang. Tak ada. Dia mesti ada sebab dia. Dia mesti ada perjuangan dia. Jadi bila saya baca buku tu, one thing came to my mind immediately, sebuah movie, Spider-Man 3. Saya tak tahu Tuan Haji dengan Kak Jamilah familiar tak dengan Spider-Man 3? Ustaz pernah tengok cerita Spider-Man 3, penjahat dia, villain dia is a Sandman. Yang baju jalur hijau putih. Yang pasir, orang pasir. Yes, orang pasir, Sandman. Saya tu teringat cerita tu. Sebab apa? Sandman is a father, and then awal-awal cerita tu, kita nampak dia jahat. Dia siap bunuh Uncle Ben, betul tak? Dalam dia nak lari rompak bank tu, dia terbunuh Uncle Ben. Tapi bila dia flashback, Sandman ni rupanya orang baik. Seorang ayah yang sangat penyayang. Dan kenapa dia pergi rompak bank? Sebab dia perlukan 50,000 dalam masa seminggu untuk buat operation anak dia leukemia. Lepas ni boleh tengok balik movie ni. Mungkin fakta saya ada salah silap sikit. Tapi lebih kurang macam itulah. Rupanya dia rompak bank bukan untuk kayakan diri dia, tapi untuk ambil 50,000, dapatkan rawatan segera kepada anak dia. Tetapi cara dia memang salah. Rompak bank, bunuh orang memang salah lah. Tetapi jika kita apply konsep Josh Corazon tadi, which Spider-Man did apply, dia maafkan Sandman, dia lepas, dia tak bunuh Sandman terbang macam tu je. Jadi kita boleh aplikasikan step ketiga ataupun step keempat tadi, lepas kita anggap para ibu, anggaplah suami kita tu baik, orang yang baik, which is very difficult to do, dan keras kepala kan. Yang kedua dia apa? Mungkin tindakan dia salah, tapi kita cuba pisahkan antara dia dengan tindakan dia. Something, action and person has to be separated. Dan yang ketiga, sin and sinner kan, lagi kata Tuhan pun boleh ampunkan kan. Yang ketiga tadi, dia ada sebab dia kenapa dia perangai macam tu. Dan yang keempat, kita cari sebab tu. Dia setiap manusia dia ada button. Ini cara Josh Corazon buat penjenayah menangis. Dia akan tanyalah, why you rob a bank? You look like a nice person. Tell me about your childhood. Biasanya benda tu berlaku dekat childhood. Orang penjenayah ni akan ceritalah, dulu ayah aku abuse aku, mak aku lari, aku lahir keluarga miskin, bla bla bla. Oh, now I understand why you rob a bank. You are a very good person, but if I'm in your position, I will also rob a bank. Dia kata empathy kan. Kawan tu mula terkejut. Dia ni apa nak tangkap aku ke nak bagi motivation kat aku. So 10 minit, 15 minit
kawan tu dah button. Josh Corazza kata, I already pressed his button. Dan bila press button tu, dia akan menangis. Dan Josh Corazza kata, yakinlah setiap manusia ni ada button tu. Cuma nak cari tu kat mana. Tu kena sabarlah. Kena carilah. Dan saya guna teknik ni, Tuan Haji, dengan Puan Jamila, banyak dalam corporate career saya. And I was known in TNG as one of the best negotiator lah. Give me any case, guna konsep tu saya boleh buat orang keras macam mana pun dia jadi lembut. Press a button. Adalah cara masing-masing. Ada very easy, ada very difficult. Ada tu tebal sangat dia punya dinding, nak kena korek baru jumpa button dia. Tapi yakin ada button tu. Jadi kepada ibu-ibu, kita kenal suami kita, mesti ada button tu. Button tu, some people say the way to a man's heart is to their stomach. Pun boleh kan, nak bincang dengan suami jangan masa lapar, memang kena kan, kena kenyang. Suami ni dia macam tu sikit, dia makan kenyang dia mula kan, terlebih kenyang pun tak boleh pula, dia tidur pula. So agak-agak tapi the point is you got to find that button. Ada ayah, button dia dengan anak perempuan dia, dia lemah dengan anak perempuan for some reason. Saya tak tahu lah ustaz lemah kepada anak lelaki ke anak perempuan. Dia anak perempuan ramai, 4 orang kelemahan, bukanlah kata kelemahan, button anak lelaki tadi dia kat situ. So boleh guna teknik approach ayah yang kan ni. Kita kena ada strategi lah, macam Josh Corazza pun dia tak masuk negotiation macam tu aja, dia ada strategi, dia buat background check penjenayah ni apa, berapa kes dia dah pernah buat, dia asal dari mana. So kita gunalah, isteri boleh gunalah background check suami dulu, dia hubungan dengan mak dia macam mana, hubungan dengan ayah dia macam mana, hubungan dengan adik-beradik macam mana. So benda-benda ni dia buat campur-campur dia jadi button. So kalau saya lah, button saya macam lebih kepada macam hubungan dengan mak saya, dengan ayah saya kan, dengan family saya yang very close to them. So kalau isteri saya guna button tu, saya akan mula ni lah, goyang lah. Saya tak boleh ni kan. Tapi guna dalam bentuk yang betul lah untuk mengubah seseorang. Jadi kalau cerita panjang kan, sangat panjang pula, saya bagi apa tu, teknik asas je lah. Paling penting yakin ada button tu. Itu yang paling susah. Wallahualam. So saya sangat setuju dengan apa yang Coach Zaid sebut tadi itu, terutamanya tentang konsep kebaikan tu. Saya suka sangat kebaikan tu. Maksudnya kita ada zon baik, kita sangka yang baik, kita tak ada sangka yang tak elok. Dan saya rasa ini adalah satu konsep yang sangat perlu kita guna pakai, khususnya di rumah sendiri. Sebab kadang-kadang kita kat luar sana kan, kita nak mungkin kita menjadi seorang yang baik pada orang di luar keluarga kita, tetapi di rumah sebab kita dah biasa berjumpa hari-hari, mungkin we tend to take them for granted. Jadi terima kasih Coach Zaid, saya rasa itu sangat a timely reminder, dia peringatan yang sangat sesuai. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita terperangkap dalam pandemik ni, daripada celik mata pagi hinggalah ke malam kita tengok orang yang sama, suami, anak-anak, kerana mudah untuk kita melenting. Itu tak kena, ini tak kena, dengan stres lagi dengan kerja, ya, dengan message masuk daripada bos dan seterusnya. Memang satu masa yang cukup mencabar untuk kita semua. Sebelum ni ada break. Kalau keluar nak pergi kerja, tak tengok isteri dan anak-anak, ya. Ini daripada pagi sampailah ke malam. Jadi saya rasa sangat sesuai lah, ya. Sangka yang baik. Kalau marah ke apa ke, tidur malam ni, esok start semula. Kalau kata padamlah apa benda yang kurang elok dan kurang selesa hari yang sebelumnya. Soalan saya untuk Ustaz Hasri, ini tentang kajian saintifik Ustaz yang agak baru pada tahun 2016 dilakukan oleh Michigan State University. Dalam kajian ni, saintis nak tengok apakah kesan hubungan bapa dan anak-anak, dan kajian ini spesifik dilakukan bapa yang ada anak jalan jatuh, kita kata toddlers, ya, baru nak boleh berjalan, bertatih, dalam bahasa Melayu kita kata bertatih, sehinggalah 5th grade. 5th grade ni biasanya sekolah rendah macam tu lah, belum lagi masuk sekolah menengah. Jadi apa yang
para saintis ni temui ialah mereka mendapati bahawa jika bapa tu ada masalah mental seperti depresi dan seterusnya, pembesaran anak-anak ini juga terkesan. Malah ini mengingatkan saya kepada satu kajian yang pernah saya baca dulu, iaitu jika ibu adalah penjaga kepada anak tersebut daripada kecil, kalau ibu tu stres ataupun sangat depres, ya, kemurungan yang serius, didapati bahawa bayi ni selepas umur 1 tahun tu pun otak dia akan terjejas. It's what we call the small brain. Jadi ini adalah agak serupa, cumanya kajian yang saya sebut pada 2016 ini yang dilakukan oleh Michigan State University, ia melibatkan bapa dan lifespan-nya lebih lagi, ya, daripada toddlers, anak-anak yang baru bertatih hinggalah ke 5th grade. Jadi boleh Ustaz komen di situ. Apa pandangan Ustaz tentang kajian ni? Terima kasih Puan Jamilah. Pertamanya terima kasih kerana menjelaskan saya, memberitahu saya tentang kajian ini, dan memang saya belum pernah membacanya ataupun melihatnya. Tetapi berdasarkan kepada maksud ataupun hasil kajian tadi mengatakan bahawa pembesaran anak-anak terjejas juga sekiranya bapa menghadapi masalah mental. Kan? Cuma yang saya nak sentuh di sini, saya setuju, memang saya pun pernah mendengar maklumat-maklumat sedemikian, sebab akhirnya anak-anak ini adalah kelompok yang akan membesar berdasarkan kepada bagaimana kita membentuk anak-anak kita. Ya. Jadi bapa ini juga bukan setakat ibu, ya, yang rapat dengan anak-anak, bapa juga memainkan peranan membentuk dia. Bagaimana cara kita bercakap dengan dia, macam mana cara kita sentuh dia, macam mana cara kita memarahi dia dan sebagainya. Ini juga memainkan peranan dalam pembesaran anak-anak. Sebab saya pengalaman saya yang pendek, tak sampai barulah 20 tahun lebih begini. Saya melihat sebab anak saya ni Puan Jamilah, 2 fasa. Fasa pertama ni yang kira orang panggil umur lah, sekolah menengah. Fasa kedua ni sekolah rendah dan juga baby. Jadi dia ada 2 fasa. Jadi saya melihat bagaimana proses pembesaran anak-anak dalam keadaan di mana ketika dulu saya katakan zaman saya coach, ya, waktu kita anak 1 2 3 tu kita memang emosional kita pun masih lagi ialah tak stabil. Memang Under pressure, bau kerja pun gaji kecil, isteri pun ialah kemahiran keibubapaan pun of course masih baru nak naik satu-satu, faham tak faham, try and error je masa tu. Saya ingat itu bahasa kami. Ya. Jadi memang berlaku pertembungan juga kan, bergaduh jugalah dengan isteri dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah sebab kita solat, kita tu adalah sedikit usaha untuk tidak berlaku yang lebih terbesar kan. Berbanding dengan bila kita dah ada pengalaman waktu sekarang dengan anak-anak kecil ni umur 8 tahun, 4 5 tahun dan juga 2 tahun. Benda ni setelah kita ada sedikit kemahiran dan juga ilmu, cara kita mendidik, membentuk anak itu, cara kita menegur, cara kita memarahinya, cara kita ni berbeza dengan zaman kita. Kalau boleh saya katakan jahil masa tu kan, Tuan Fakri, ya. Jahil. Jadi zaman-zaman kita jahil tu, kita tak ada ilmu, memang kita buat berdasarkan pada apa yang kita rasa. Ya. Dan alhamdulillah, cuma doa itu adalah tidaklah anak-anak tu jadi terencat dan sebagainya. Tetapi masa zaman itu saya ingat sekitar dalam tahun 2005, 2006, itu zaman saya lah tu coach. 2005, 2006 tu zaman saya membesarkan anak-anak 1, 2, 3 begitu. Memang anak-anak tu memang pukul tu biasalah tu, cuma tidaklah pukul yang saya marah, saya tegur, saya memang buat masa tu sebab kita stres. Ya. Kita biasa bujang, anak pula alhamdulillah straight set apa ni coach. 3 tahun berturut-turut. Jadi memang stresnya begitu tinggi. Ya. Tapi alhamdulillah belajar, ya, mendapat nasihat daripada para ustaz-ustaz, bagi maklumat pada kita dan sebagainya. Alhamdulillah kita belajar dari semasa ke semasa bagaimana nak mengawalnya. Jadi sebab itu saya setuju dan saya memang akui bahawa pembesaran anak-anak juga bergantung kepada bagaimana bapa itu mendidik dan juga membesarkan anak-anak. Sekiranya kita menggunakan cara yang betul, kita tidak bermasalah dari segi emosi, apatah lagi yang disebut tadi mental problem, itu yang menyebabkan kadang-kadang ianya menjadi masalah-masalah yang berlaku seperti hari ini kan, buang anak,
rogol anak dan sebagainya, yang kadang-kadang saya tak boleh nak bayangkanlah bagaimana seorang bapa yang itu anak darah daging kita lakukan sebagaimana yang tidak sepatutnya. Sebab itulah bagi saya balik kepada persoalan tadi, penyelesaian kepada isu ini ialah kemahiran kebapaan itu. Jadi berdasarkan kepada 2-3 tahun sebelum ini saya melihat, saya meneliti, sebab saya di universiti coach Haji Fakri, saya ada beberapa kajian di universiti yang saya buat itu berkaitan tentang sosial. Memang saya saja nak tengok benda itu, alhamdulillah berhubung dengan LPPKN, dengan Jabatan Agama Islam. Saya melihat beberapa kes-kes dan sebagainya, dan di sinilah menjadi satu pengalaman bagaimana kita melihat kes-kes ini memberi panduan kepada kita bahawa oi, tak boleh jadi ni. Kalau tak buat sesuatu, maknanya masyarakat kita makin lama makin jadi bertambah bermasalah. Bukan kita nak tengok dari segi skop yang terlalu luas, tetapi dari isi keluarga itu sendiri. Contohnya macam tadi, macam Cuk Coach kata kan, maknanya pengalaman bagaimana kita nak menangani seorang suami yang baran. Saya sangat-sangat bersetuju. Memang ada sebaran-baran mana pun suami, ya, he is our husband. Kita kenal, mesti kenal. Kalau kita tak kenal suami kita, mesti ada masalah. Kan? Cuma kadang-kadang, minta maaf saya sebut kadang-kadang, ada di kalangan isteri pun sama juga masalahnya. Dia tak mau cari button tu. Ya, minta maaf sebutlah yang mendengar. Bukan nak marah, menegur sajalah. Dia tak mau cari button yang kau sebut tadi tu. Kan? Kerana dia pun kadang-kadang tension juga, stres juga kerana suami dia begitu. Tapi kalau kita ambil jalan sama-sama, di mana button yang disebut oleh coach tadi tu kita jumpa, insya-Allah. Cuma barangkali dia punya proses tu makan masa sedikitlah. Kan, suami itu kadang-kadang dia pun dah macam-macam masuk dalam kepala dan dia pun kadang tak boleh nak handle. Mesti ada mana-mana ruang dan kesempatan yang kita boleh tengok di mana kelemahan dia dan kita masuk, bukan untuk menunjukkan kelemahan suami, ya, kerana kalau menunjuk kelemahan ini satu masalah, tetapi kita tunjukkan, wahai para isteri, bagi dokongan, tunjukkan support kepada suami bahawa ini tujuannya untuk kita bersama, untuk anak-anak kita. Jangan sampai suami itu rasa macam seolah dikecilkan, menunjukkan kelemahan. Ini problem. Jumpa button tapi akhirnya hilang balik sebab kesilapan yang dilakukan oleh para isteri. Ya, ini pandangan saya lah. Ya, bukan saya nak menyalahkan isteri. Saya fikir kita sebagai suami isteri kena tahu, kena saling kenal mengenal. Kita tahu kelemahan isteri kita, tahu kekuatan isteri kita, suami kita punya kelemahan. Sebab itu tak boleh cakap lebih-lebih kan. Sebagai suami, kita tahu isteri kita mengenali kita. Kita pun kenal isteri kita. Jadi benda ini perlu saling lengkap melengkapi. Sebab itu saya sebut dalam ucapan saya masa perasmian tadi coach, saya kata pertubuhan kami ini bukan untuk nak rival the women empowerment, bukan. Ada pernah wartawan tanya kepada saya dalam majalah baru-baru ni, dia kata is it a force to against ataupun melawan women empowerment? Saya kata no, we complement each other. Kan? As a father, kita nak pastikan supaya para bapa-bapa yang ada di luar sana, yang hebat-hebat, yang mantap-mantap ni, let's come together, kita buat sama-sama, kita tunjukkan contoh, tolak segala masalah-masalah, anak makan haruan makan anak, kita tak mau tengok ada benda ni dan semua berperanan. Jadi sebab itu kalau benda ini dapat ditangani dengan baik, saya percaya ramai di luar sana yang mengimpikan dan ramai juga yang email dalam grup kami ini rasa seronok, rasa gembira. Ini satu usaha yang sangat baik. Ya, jaranglah bapa-bapa ni nak buat persatuan. Kan, terutama benda-benda yang sukarela begini. Tapi itulah hakikatnya. Kerana kalau kita tak berusaha untuk nak mengatasi masalah ini, kita bimbang yang disebut dalam kajian tadi. Bapa membesarkan anak. Anak keluar lahir, setiap tahun lahir. Berlahir-lahir, tapi anak itu tidak mendapat sentuhan yang terbaik di kalangan bapa. Apa gunanya lahir anak kalau kita tak mampu nak mendidik anak-anak? Apa gunanya kita dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mensia-siakan anak-anak kita? Jadi anak-anak ni adalah talian hayat dalam kehidupan kita sampai akhirat nanti. Kalau lahir anak-anak kita tak bagi sentuhan dan dia pun tak heran pun kita, itu berarti kita melahirkan benda-benda yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Jadi kena ingat perkara itulah para bapa-bapa sekalian. Ini penting ya. Walaupun saya ni taklah hidup lama dah, tapi saya merasakan keperluan untuk semua para bapa fikir anak yang lahir daripada zuriat kita ini adalah hadiah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertanggungjawab membentukkan dia. Bagaimana? Kalau kita tak ada spend time dengan dia, tak bersama dengan dia, maknanya dia nanti akan menjadi masalah kepada kita ketika kita berada dalam alam kubur nanti. Ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian ya. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz Azri dan Coach Zaid, sebab saya lihat ada kesinambungan daripada peristiwa tu bila Ustaz Azri menceritakan bagaimana dia memulakan kerjaya sebagai ayah, kemudian dia melakukan dalam keadaan pressure trial, dia kata tadi trial and error. So kalau nak tengok Ustaz Hasri punya perjalanan hidup tu, macam mana Coach Zaid menunjukkan 5 dimensi tadi. Mulanya orang yang baik, trial and error, melakukan kesilapan, kemudian memaafkan dan belajar daripada kesilapan, dan kita let go apa yang tidak baik dan lakukan yang terbaik supaya kita ada good button all the time. Itu pada saya inilah liku-liku perjalanan hidup seorang yang bernama lelaki dan mengambil peranan sebagai seorang ayah sebab dia menerima hakikat tersebut. Saya tahu kita ada 1-2 soalan yang timbul, tapi saya pun nak beri sedikit break pada kita punya panelis dengan nak menunjukkan satu video ya. Video yang dibuat pada Hari Bapa tahun 2020 dan oleh kalangan sukarelawan siswa. Dan saya kira kalau tuan-tuan yang perlu ambil Kleenex dan sapu tangan boleh sediakan selama beberapa minit ni, dah tak sampai 4 minit supaya kita boleh menonton bersama bagaimanakah perasaan anak-anak di kalangan mahasiswa terhadap bapa mereka. So kita beri peluang ya, kalau sesiapa nak toilet ke dan sebagainya. So insya-Allah. No, so abang dah mute my. Sebentar ya, saya mutekan apa tu tadi, saya punya Facebook. Saya need to unmute dan kemudian saya akan memberi peluang untuk kita mendengar apakah dan saya terpaksa share balik. Kalau bapa masih hidup lagi, masih ada dalam dunia ni, Engkaulah nafasku Semoga terus kuat yang untuk bersama menjaga anak-anak. di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. 60 tahun. Dia meninggal umur 44 tahun. 55. 20. Oh, 70 tahun ni. Ayah dah tak ada. 62. 67 tahun. 58 tahun. 50 tahun. Ini 61. 54 tahun. 67. 58 tahun. Ayah bagi saya adalah maybe lelaki yang pernah tengok buruk dan baik kita. Apa yang kita nak, seorang ayah itulah yang akan penuhkan. Seorang lelaki yang kuat, Seorang wira dan seorang idola di dalam hidup. Jiwanya kental. Orang yang mengazan kita masa kecil-kecil tu. Kita orang panggil dia anak apa? Lelaki suci. Pada saya dia superhero. Kuat, penyayang, Bertanggungjawab. humble. Determined. Annoying. Pergi ke sekolah menggunakan kapcai. Kita bertiga dengan abang untuk pergi asrama. Pak nama saya straight A dekat situ. Terus dia macam lari pergi dekat saya, lepas tu dia peluk saya kuat-kuat. Sekecil, masa cuti sekolah je saya akan sentiasa ikut ayah saya untuk pergi kerja. Pergi pekan, makan KFC. Lepas tu buat janjian beli mainan. pergi menjala ikan, memancing. Akan duduk kat belakang, ayah hantar naik motor, so rambut terbang-terbang macam tu. Setiap kali saya balik kampung, ayah mesti belikan saya makanan yang paling saya suka. Masa dia marah sebab saya buat benda-benda yang tidak elok. Tengok TV sebab ayah tak suka kita tengok TV dan dia kata TV tu idiot box. Oh, paling takut kalau dia marah. Dia suruh mandi, saya masih lagi nak main. So dia ambil pasir tu, dia letak dekat pakaian saya. Pernah kena kurung dalam bilik air.
kentut. Tersuka kentut. Bila kita orang bawa durian pergi ke rumah dan dia akan lari pada rumah sebab dia tak suka hidu bau durian. Baca surat khabar hari-hari. Cepat makan, jom makan. Dia akan cakap banyak kali sampai kita orang buat benda tu. Dia suka bertani, berkebun. Dia suka minum Nescafe. Super baik, sorry. Tanah. Cakap menantu, tapi bukan. Kereta? Masjid. Motosikal idaman dia. Teringin sangat nak hadiahkan kereta pada ayah tapi tak sempat. Beli rumah lah. Hantar dia travel. Saya nak bagi dia rawatan kesihatan yang terbaik di dunia. Rumah. Kereta kot. Nak bawa dia pergi umrah atau haji. Saya nak beli syurga. Kalau dia masih ada sekarang ni, saya nak ucapkan terima kasih sebab besarkan saya. Terima kasih kerana mengajar saya erti kehidupan. Terima kasih sebab dah mendidik anak-anak daripada saya sampai ke adik anda sekali. Saya tahu dah 2 tahun dah saya tak balik. Semoga ayah terus sihat. Semoga ayah sentiasa sihat dan umur panjang sampai bila-bila. Papa, whatever we have gone through, we need to be strong together. Semoga panjangkan umur lah. Sebab umur pun makin tua dah. Terima kasih sebab jaga kami adik-beradik selama ni. Terima kasih bagi kasih sayang yang sama rata. Terima kasih atas segala tanggungjawab dan kasih sayang yang dicurahkan kepada anak-anaknya. Saya ingin ucapkan selamat Hari Bapa kepada ayah saya dan juga kepada ayah semua. Selamat Hari Bapa. Semoga dipanjangkan umur, semoga terus dimurahkan rezeki. Selamat Hari Bapa. Terima kasih Bapak. Kak ucapkan selamat Hari Ayah. Love you Ayah. Terima kasih Bapak. I love you so much. Tuan-tuan dan puan-puan, kasih ibu sepanjang hayat, kasih ayah sepanjang jalan. Seorang insan yang mungkin pada pandangan kita mempunyai pengalaman dan juga kenangan yang amat berbeza. Kita tak ada pilihan siapa ayah dan siapa ibu. Tapi itulah merupakan wali-wali yang Allah berikan kepada kita untuk membesarkan kita. Saya kira ayah tak banyak bercakap berbanding dengan ibu, tetapi kata-kata ayah dia terpahat kerana ia merupakan suatu kompas untuk kita lalui liku-liku hidup kita mendengar nasihat ayah dan ibu yang cukup banyak memberikan kasih sayang. Walaupun kita rasakan kedua-duanya berbeza memperlihatkan kasih sayangnya, mungkin ibu lebih banyak menunjukkan tapi bapa nampak kurang, tetapi pengorbanannya kita tak pernah lihat. Mungkin dia tak makan. Dan itulah saya rasa pengorbanan ayah yang kadang-kadang kita take for granted, dan semoga perkongsian ini insya-Allah dapat memberikan. Saya nak ambil masa untuk menjawab daripada Encik Kushairi dan juga Puan Nazira supaya kita combine dan minta Ustaz Hasri komen dan Coach Zaid komen kerana Encik Kushairi menyatakan tentang consistency dalam parenting mode kerana kadang-kadang kita kena minta maaf, kadang-kadang kena ubah style kita dan begitulah bagaimana dengan sikap kadang-kadang demikian boleh tak ayah menjadi hero dan first love for now and for the future and beyond. Dan mungkin komen daripada Ustaz Hasri, komen daripada coach kerana kita akan wrap up kita punya sesi. Silakan. Bagi coach dululah sebab tadi Ustaz Hasri dah sebab bagi dia take time to take the breath. Sila coach. Boleh. Okey, insya-Allah, terima kasih. Wah, saya pun tahan je lah tadi tengok video. Takut terbarai.
Sangat tahniahlah kepada yang menjayakan video tu, sangat menyentuh hati lah. Okey, berbalik kepada soalan Tuan Kushairi dan Puan Nazira. Okey, saya menarik soalan Encik Tuan Kushairi ni, dia lebih kepada nak konsisten. Baru-baru ni saya ternampak satu poster, orang kata kan kadang-kadang orang dia mengecam kalau kita buat U-turn. Apalah asyik U-turn ni, government lah selalu kena kan. Tapi ada pula orang counter opinion, dia kata it's better to make a U-turn than to make a wrong turn. Saya rasa okey, menarik juga. Sebab kita ni tak perfect. Kadang-kadang kita buat decision based on that specific data yang masa tu, kita buatlah decision dan dah ke depan sikit baru nampak, oh salah jalan rupanya. It's better to make a U-turn daripada kita terus jalan yang salah. Ini satu sikap yang kita boleh adapt, dan kalau hopefully masyarakat pun boleh memahami lah kenapa kadang-kadang U-turn. Dan kita sebagai ayah pun akan buat U-turn juga, sebab kadang kita tak tahu. Kita macam Ustaz sebut tadi, pengalaman banyak mengajar kita, kita boleh buat U-turn. Okey, jadi untuk konsisten ni saya nampak satu cara sajalah, iaitu kita kena ada jalan yang wawasan yang jelas. Bila kita ada wawasan yang jelas, dia banyak jalan nak capai satu tempat tu, tetapi akhirnya akan capai juga. Macam kita nak masuk KL, ada berapa cabang kan, ada berapa arah kita boleh masuk. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang berbayar, ada yang free, tapi at the end of the day kita akan sampai ke jalan tu. Jadi kalau kita jelas kita nak pergi mana, saya rasa tak apa, jalan mana-mana kita ambil pun tak apa, insya-Allah. Cuma lagi kita gunalah panduan nasihat orang. Kalau orang kata jalan tu jam, janganlah pergi kan. Sekarang ada Waze kan. Kita tengok Waze dah bagi cadangan, janganlah buat ego pula. Sombong, tak nak dengar cakap Waze, redah juga dah sangkut jam. Tapi eventually akan sampai, mungkin lambat. Jadi untuk menjawab soalan tu Kushairi ni, vision tu sangat penting. Kalau saya, macam saya sebut tadi lah, vision kita, ultimate vision kita ialah til jannah lah, nak bawa. Sedangkan dalam Al-Quran pun Allah memberi perintah kepada ayah apa, ku anfusakum wa ahlikum nara, maknanya bebas, hindarlah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Itu satu perintah yang sangat jelas, vision yang sangat jelas. Jadi kalau kita maintain that objektif, insya-Allah kita akan konsisten. Dan kita terima hakikat, kadang-kadang ada menyimpang sikit sana sikit. Kalau tersimpang jauh sangat, kita U-turn balik, tak apa. Jangan rasa ego sangat. Isteri kita tegur, kita cepat melenting. Yalah, easier said than done lah kan. Kalau isteri pun nak menegur, pilihlah masa yang sesuai kan. Jangan depan anak-anak. Sama juga kita pun dengan pasangan kita, jaga air muka masing-masing. InsyaAllah kita akan konsisten. Mungkin Ustaz boleh tambah lagi that part. Puan Nazira tanya, saya suka soalan ni sebab memang betul. Saya selalu terlibat dalam ceramah tentang pendidikan seksualiti. In fact, tengah hari tadi saya ada dalam on air sekejap dalam RTN TV1, talk about this one. Hubungan antara ayah dengan mak, dengan anak lelaki, anak perempuan. Saya selalu, ini saya belajar daripada Dr. Ha, Profesor Dr. Ha yang jadi guru saya lah dalam bidang pendidikan seksualiti. Satu ayat dia saya memang pegang. Dia kata, ayah-ayah, jadilah orang pertama yang puji kecantikan anak-anak perempuan. Jangan bagi orang lain puji anak kita cantik. Biar kita puji dulu. Dan ibu-ibu, jadikanlah anak lelaki itu lelaki pertama yang pimpin kita. Jadikanlah kita wanita pertama yang dipimpin oleh anak lelaki kita. Saya rasa cantik panduan ni. Sebab ini apabila anak perempuan selalu dipuji oleh ayah dia, dia akan rasa confident. Dan bila ada orang lain puji, awak ni cantik lah, awak ni menarik lah, awak ni dia tak heran, dia tak mudah termakan dengan pujian orang lain sebab ayah duk asyik hari-hari duk puji dia. Dia tu memanglah ayah aku asyik puji aku. So what? Dia jadi pendinding pula kepada orang yang berniat jahat. Dan Dr. Ha kata, kalau nak puji tu selitkanlah. Anak abah ni, anak ayah ni cantik lah macam mama dia muda-muda dulu. Dah tak pasal-pasal dua-dua orang happy. Anak happy, mak lagi happy. Kan? Bijaklah ni smart parenting. Dan kepada
ayah pula galakkan anak lelaki, latih anak lelaki jadi gentleman. Kalau nak lintas jalan, saya selalu amalkan benda ni. Anak saya suruh, abang pergi pimpin mami lintas jalan, supaya ada peluang mereka, anak lelaki pegang tangan isteri kita lintas jalan, supaya dia jadi wanita pertama yang dipimpinnya sebelum dia pergi pimpin orang lain. Jadi cantik soalan Puan Nazira, saya setuju sangat, saya sokong sangat. Memang betul sangatlah, a dad son's first hero, a daughter's first love. Beautiful sentence. Wallahu a'lam. Terima kasih Ko Zaid. Ustaz, apa komentar? Sama jugalah, saya pun cuba melihat bahawa yang mungkin barangkali saya dah sebutkan tadi sedikit walaupun tidak menyentuh apa yang telah Tuan Khosari sebut tadi. Maknanya untuk jadi bapa yang kuat, yang hebat, maknanya great parenting ini, maknanya kita disebut kat sini, maknanya kalau kita ada masalah, kita minta maaf dengan anak-anak. Bagi saya kadang-kadang setengah masyarakat rasa satu yang, bagi setengah orang lah ya, macam manalah seorang bapa nak minta maaf dengan anak. Habis jatuhlah dia punya aura kebapaan kalau nak minta maaf. Pada saya kita kena perbaikilah. Cuma bagaimana persoalannya? Bagi saya, kalau kita buat perkara itu dengan anak-anak yang dah dewasa tiba-tiba ni, barangkali mungkin ada masalah. Kan? Apalah bapa aku ni buat salah, tiba-tiba minta maaf. Saya kata kan. Dia perlu dengan anak kecil. Saya aturkan diri saya sendiri daripada anak kecil. Kalau saya buat silap, saya sebut, abah minta maaf. Tetapi jangan tinggal begitu saja. Anak yang kecil ni mesti dia bagi tahu kenapa abah minta maaf. Jadi daripada kecil dia dah biasa ayah dia selalu minta maaf kalau buat silap lah ya. Lama-lama dia dah rasa suatu budaya, maknanya kalau buat silap kena minta maaf. Dan orang yang pertama dia dengar minta maaf ialah ayah dia. Bukankah itu suatu yang menjadi satu kebanggaan, kan? Sifat rendah diri yang dilihat daripada orang lelaki pertama dalam hidup dia adalah bapa dia. Jadi kalau yang dikatakan bermasalah, jadi kalau tiba-tiba sekarang ni anak dah dewasa, dia minta maaf buat silap, jadi mungkin ada masalah. Jadi kita kena atur daripada awal. Tidak menjadi satu hilang air muka bapa kalau minta maaf anak-anak, melainkan kita buat dengan cara jujur, cara betul. Termasuk kalau kita nak menegur anak-anak, saya setuju, saya banyak dengar para kaunselor menyebutkan, marah anak-anak jangan marah secara terbuka. Kalau anak kita 4-5 orang, seorang ada masalah, jangan marah ramai-ramai. Itu syaratnya. Bawa dia dalam bilik atau tempat tak ada, yang mana itu yang paling sesuai untuk kita marah dan kita tegur supaya tidak menjatuhkan air muka anak-anak di hadapan anak-anak yang lain. Nampak tak? Jadi ini sebenarnya kemahiran sebenarnya bagi saya yang perlu dilakukan oleh kita supaya kita dapat berperanan dengan lebih baik. Jadi baru anak akan hormat, maknanya dia tahu bapa dia tak jatuhkan air muka dia, bapa dia faham walaupun dia buat salah kena marah, tapi bapa dia tegur, kenapa abah marah? Saya selalu sebut, saya kena istilah kalau saya marah anak saya sebut, cuba cakap dengan abah, kenapa abah marah? Saya minta anak keluarkan balik. Kan? Masa anak saya 1, 2, 3, 4, 5 masa awal-awal dulu, ini yang 3 orang ni memang very struggle. Mereka berjuang dengan saya pada ketika itu. Sekarang pun saya buat juga. Kenapa abah marah? Bila kenapa abah marah tu, dia akan sebut, oh dia buat silap, dia buat itu, dia buat ini. Jadi bagus. Kita puji dia, bagus. Macam itulah. Kalau kita tak buat salah, tak ada siapa yang akan marah. Orang akan puji. Jadi dia akan fikir sendiri dalam kehidupannya. Itu pandangan saya lah untuk kita lihat. Yang kedua, saya setuju macam soalan Puan Nazira tadi mengatakan bahawa kita anak lelaki dan anak perempuan, dad's a son first hero, daughter's first love. Betul, saya setuju sangat. Seperti saya sebut awal tadi bahawa biarlah anak-anak kita ni, lelaki itu melihat bahawa ibunya lah perempuan pertama yang dilihat, dia hormati dan dia gunakan peluang itu untuk diri dia. Termasuk sebagai anak perempuan, kan? Lelaki yang dia paling hormati itu bapa dia yang pertama sebelum dia jumpa lelaki sebagai suaminya pada satu hari nanti. Jadi kalau cuba kita tanyalah para perempuan, kan, bagaimanakah ciri-ciri seorang lelaki yang kamu idamkan sebagai suami? Barangkali dia akan sebut, saya nakkan suami saya macam ayah saya. Kalau dia kata nak cari suami macam orang lain, there is problem dalam rumah tangga kita. Saya nak cari suami ciri-ciri macam ayah saya. Berarti bapaknya telah menjalankan tugas yang terbaik dalam keluarga. Cubalah tanya anak-anak universiti sekarang ni. Kalau besok dah dapat jodoh, macam mana jodoh kamu nak? Cuba tanya. Kita boleh tanya. Tadi kita tanya bapak macam mana? Nak kahwin nanti, nak cari jodoh macam mana?
nak cari macam ayah saya. Nampak ciri-ciri penyayang, pengasih, suka buat baik dengan kita. Dia nak macam tu. Jadi anak-anak yang begitu, insya-Allah dia akan jadi lebih baik dan juga dan sebagainya. Tapi kalau bapa itu ada masalah, macam mana kasih sayang itu tidak ada, the daughter's first love tu bukan daripada bapa dia, itu yang kadang-kadang masalah lah. Kita nak menyelesaikan isu rumah tangga yang bahagianya. Itu sikit pandangan saya lah, komen daripada soalan-soalan yang diberikan oleh penonton kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Coach Zaid dan juga pandangan perspektif daripada Ustaz Hasri yang telah pun memberi gambaran bagaimana peranan ayah itu dapat dimainkan secara efektif. Tuan-tuan dan puan-puan, masa amat cemburu dengan kita kerana sudah sampai ke penghujung program. Cumanya saya nak ambil kesempatan ini untuk share di kalangan para ibu dan juga tuan-tuan dan puan-puan berhubung program seterusnya yang akan kita adakan kerana insya-Allah setiap bulan kita ada monthly talk terhadap keibubapaan. So hari ini kita berada tentang bapa dan sesungguhnya kita berharapkan perkongsian pencerahan itu dapat memberi penjelasan peranan peranan seorang bapa dalam memimpin keluarganya, dan saya akan rumuskan selepas ini. Pada malam ini bersama dengan Yuni Razak, saya dan juga Puan Jamilah akan bersama-sama dengan moderator Madam Aulia Dola untuk membicarakan parenting in the 21st century. Alaf 20 yang baru ini, bagaimana menangani termasuklah cabaran yang mungkin lebih spesifik kepada generasi yang akan datang. Kemudian minggu depan bersama dengan Majlis Agama Islam di Selangor, terutamanya kepada di kalangan reverts, bagaimana meletakkan asas leadership in parenting. Leadership in parenting sesuatu yang pada pandangan saya dan Puan Jamilah the purposeful parenting yang perlu kita ketengahkan supaya ibu bapa dapat memainkan peranan dengan baik. Seterusnya bulan depan, satu-satunya yang kita lihat cabaran di kalangan ibu bapa ialah bagaimana mereka membentuk pemahaman bagaimana menguruskan keuangan anak-anak. Tuan-tuan ya, anak-anak yang dah mula pergi ke sekolah, mula diberi duit saku, kemudian pendedahan bagi mereka menggunakan wang ini dan apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka tergelincir kerana wang. Maka CEO Little Tauke dan juga penulis tersohor Azizi Ali, the man from the planet, Billionaires from Planet, akan bersama pada hari Rabu 14 Julai untuk memberi pencerahan tersebut. Saya menerima permintaan pula daripada anak-anak yang sudah besar, yang sudah bekerja, fresh graduate. Mereka bertanya, ni macam mana nak bayar zakat, macam mana nak income tax, Allah, tak ajar, universiti tak ajar, dia kata. Jadi kita jemput dua panelis, Soraya dari yang membuat blognya, very famous on Ringgit Oh Ringgit, dan juga financial planner, Cik Jazlina, untuk memberi perkongsian. Ini fokus kepada fresh graduate, anak-anak universiti Ustaz, begitu sesuai. Kerana apa soalan keuangan yang mereka tak dapat tanya di universiti dan takut nak tanya mak bapak, inilah peluang mereka. Dan sebagai long term, bulan Ogos, saya ingin berbicara dengan Puan Jamilah berhubung dengan the future career anak-anak kita. Kerana saya rasa persoalan ini amat penting kerana beberapa ratus ribu, mungkin juta kerja akan hilang pada tahun 2030. Maka apakah kita menyediakan anak kita suatu keterampilan yang akan mereka hadapi apabila masuknya era digital, robotik dan sebagainya. So itu yang saya rasa cukuplah sampai bulan Ogos, tajuk-tajuk yang akan kita bicarakan. Dan sekali lagi pada sesiapa yang ingin mendapatkan buku dalam zaman PKP ini, boleh melalui ruang coolmomsuperdad.com dalam website untuk mendapatkan buku-buku yang telah pun ditulis oleh Puan Jamilah
untuk bacalah seperti mana yang dilakukan oleh Coach Zaid tadi dalam dia memulakan kerjaya dia sebagai bapa, dan itu adalah suatu pendekatan. Dan saya ingin rumuskan daripada awal tadi, Ustaz Hasri telah pun memberi gambaran apakah 3 ciri peranan seorang ayah memimpin sebagai manager, sebagai decision maker dan sebagai listener yang mendengar. Maka dengan adanya ciri tersebut dan memahami realiti, Coach Zaid mengatakan perlunya ilmu dan kekangan wang dan masa, tetapi sekiranya kita sanggup membentuk dan mengetahui hala tuju arahnya keluarga kita, akhirnya ke Jannatul Firdaus, apa sahaja cabaran, apa sahaja ujian, itu menunjukkan amanah yang perlu kita lakukan. Beberapa contoh, beberapa perkara dalam kemahiran, terutamanya isu the hot and the soft button. Pada saya itu adalah satu pencerahan yang boleh kita ambil kira. Akhirnya, pada saya, bapa mempunyai suatu peranan yang amat penting meneruskan kesinambungan tamadun kemanusiaan, dan bapalah untuk setiap mereka yang bergelar bapa akan meninggalkan legasi mereka. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, tapi ayah mati meninggalkan legasi. Inilah pada pandangan saya sesuatu yang jihad, sesuatu inisiatif, sesuatu yang perlu diambil oleh setiap ayah bagi dia sebagai pemimpin keluarganya. Kerana ayat yang dibaca tadi bermula dengan ku anfusakum, tapi sebelum ahlikum, kamu selamat diri kamu dulu. You have to be the example. You have to show the way. Then your family will be able to follow the leading way that you have developed. So insya-Allah taala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya pada saya dan Puan Jamilah mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang hari Minggu sepatutnya berehat tapi telah bersama-sama. Insya-Allah video kita ini akan kita upload dalam YouTube Cool Mom Super Dad, dan saya juga telah memberi paparan di dalam Facebook sekiranya mana-mana tuan-tuan ingin menyambung supaya didengar mereka. Dan seterusnya saya ingin mengatakan pada para pendengar yang telah bersama dengan kita, tuan-tuan telah dipilih oleh Allah ya. Walaupun bilangan kita agak kecil, tetapi sesungguhnya hanya mereka-mereka yang istimewa yang Allah pilih untuk bersama mendengar pencerahan, perkongsian pengalaman sesama kita. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panelis boleh tunggu sekejap, saya nak beri sedikit. Para peserta yang lain boleh beredar insya-Allah. Terima kasih bagi peluang abang untuk sharing. Puan Jamilah, Ustaz. Terima kasih. Thank you. Ya. Saya nak check sama adakah Mentimeter sesiapa dapat isi setakat ini, dan so saya boleh share dengan Ustaz dan juga Mentimeter. Mentimeter ni adalah alat untuk kita mengetahui, walaupun tak ramai lah, secara online pun boleh tengok, tapi saya tak apa. So kita lihat dari sudut, selalunya saya buat pasca, saya buat pra dan pasca, tetapi untuk mudahkan dan nak terus saya terus so dari segi tahap pemahaman sememangnya ada peningkatan, dan alhamdulillah saya rasa ia adalah suatu peningkatan yang baik ya. Kemudian dari sudut apakah yang mereka pelajari, peranan ayah sangat penting. So banyak tips tadi,
dan peranan ayah yang sebenarnya pada mereka yang walaupun kita dapat hanya 2 atau 3 saja dan komen ataupun tak ada komen di kalangan mereka, dan satu perkara pun tidak ada pengisian. So ala kulli hal, saya dan Puan Jamilah merasakan perkongsian yang amat mantap, amat mantap, dan pada saya ianya merupakan